A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sallu ala rasulina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kullama ikhtalafa al-malawan wa ta'aqaba al-asran wa karrara jidan wastaqbala al-farqadan wa balligh ruhahu wa arwah ahli baitihi minna at-tahiyyatu wassalam wa arham wa barik wa sallim alaihi wa alaihim katsiran ila yaumil hasyr wal qarar. واغفر لنا وارحمنا والتقنا ya ilahana bikulli salat minha. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung mu'jizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu surat iaitu maktub ke-19 daripada koleksi Risalah An-Nur, dan kita sampai ke isyarat ke-11. Dalam risalah ini ada 19 isyarat. Kita sampai ke isyarat ke-11 berkaitan mu'jizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahagian ini adalah berkaitan mu'jizat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kelompok batu dan gunung yang benda-benda kaku, kan? Jamid yang tak ada nyawa. Ataupun tak ada syuur, tak ada perasaan. Kita kata tak ada kesedaran. Jadi di sini ada beberapa contoh yang kita akan baca untuk sebagai dalil kepada kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang pertama disebut dalam kitab Shifa' Syarif, kitab Qadil Iyad, Alama'il Ma'rib. Beliau diriwayatkan daripada imam-imam yang besar seperti Bukhari, bahawa Sayyidina Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud, iaitu khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berkata, sesungguhnya ketika sedang makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani ketika kami makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami mendengar tasbih makanan yang sedang dimakan. Makanan itu tasbih, subhanallah, Allahu Akbar, dan alhamdulillah. Jadi tasbih, kami dengar tasbih makanan itu, kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Contoh yang seterusnya daripada Anas radhiyallahu anhu, khadim Nabi, dan daripada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, mereka riwayatkan bahawa Anas, khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam mengambil beberapa ketul batu kecil dengan tapak tangannya. Lalu batu-batu itu bertasbih dalam tangan baginda sallallahu alaihi wasallam yang mubarak, yang diberkati. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam meletakkan batu-batu tersebut dalam tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, lalu batu itu bertasbih lagi. Abu Zar radhiyallahu anhu Al-Ghifari dalam versinya berkata, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan batu-batu tersebut di tangan Umar radhiyallahu anhu, lalu batu-batu itu bertasbih juga. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mengambil dan meletakkan batu-batu itu di atas bumi, tanah, lantai, lalu mereka diam. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mengambil batu-batu itu semula dan meletakkan di tapak tangan Utsman Zunnurain radhiyallahu anhu, maka batu-batu itu mula bertasbih lagi. Anas dan Abu Zar radhiyallahu anhu berkata, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam meletakkan batu-batu tersebut di tangan kami, lalu batu-batu itu diam. Dan mungkin ada isyarat sebagai hikmah di sini, isyarat bahawa lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga orang itu akan jadi khalifah, kan, sebagai isyaratan kepada mereka, Abu Bakar Siddiq, Umar dan Utsman Zunnurain radhiyallahu anhu. Yang contoh yang seterusnya telah sabit dengan riwayat yang sahih daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan Jabir radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah, dan daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu, mereka riwayatkan gunung dan batu pernah berkata kepada Rasulullah SAW,
Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salam sejahtera ke atas engkau, wahai Rasulullah. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam versi yang lain berkata, kami berada di Makkah bersama Rasulullah SAW pada permulaan nubuat kenabian. Baginda Rasulullah SAW telah keluar ke beberapa curug Makkah, mahallah yani. Maka tiada sebatang pokok atau gunung, batu pun yang terserempak dengan baginda SAW, melainkan telah berkata, yang batu-batu itu, pokok itu, mereka berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan Sayyidina Jabir dalam versinya berkata, tidaklah Nabi SAW melintasi sekutul batu dan sebatang pokok, kecuali batu dan pokok itu sujud atau tunduk kepada sallallahu alaihi wasallam dan berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dalam satu riwayat daripada Jabir radhiyallahu an, bahawa Rasulullah SAW bersabda, Inni la'arifu hajaran kana yusallimu alayya. Maksudnya, sesungguhnya aku mengenali sekutul batu yang mengucapkan salam ke atasku. Dikatakan bahawa ini adalah isyarat kepada Hajarul Aswad. Sayyidina Aisyah radhiyallahu an telah berkata, Sayyidina Aisyah radhiyallahu an daripada muksirun, yani sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Aisyah dalam versinya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma istaqbalani Jibrilu birrisalah ju'iltu la amurru bihajarin wala syajarin illa qal Assalamualaikum ya Rasulullah." Selepas Jibril menemuiku dengan membawa kerasulan ke Gua Hira, maka tidaklah aku melintas satu batu atau pokok, melainkan batu dan pokok itu berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam sejahtera ke atas engkau, wahai Rasulullah. Contoh yang seterusnya diriwayatkan dengan riwayat yang sahih daripada Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, amun Nabi SAW, pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah SAW menyelumutkan beliau, Sayyidina Abbas, dan ke atas 4 anak beliau, anak Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, iaitu Abdullah, Ubaidullah, Al-Fadl, dan Qusam. Nabi SAW selimutkan mereka bersama Sayyidina Abbas dengan sehelai kain dinamakan mula'at, dan berdoa dengan bersabda, Ya Rab, haza ammi wa sunu abi wa haula'i banuhu fasturhum min narin kasitri iyahum bimala'ati. Wahai Tuhanku, amin. Wahai Tuhanku, ini adalah pakcikku yang juga saudara kandung ayahku, dan mereka pula anak-anaknya. Lindungilah mereka daripada api neraka, seperti perlindungan yang aku lakukan ke atas mereka dengan kainku ini. Tiba-tiba pintu rumah, atap dan dinding-dinding rumah itu ikut doa Nabi SAW mengucapkan amin, amin. Kejadian ini berlaku di Madinah sebab Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu orang terakhir yang buat hijrah. Beliau keluar hijrah dari Makkah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar dari Madinah dengan sekitar 10,000 askar tentera nak membuka fetih Makkah masa itu. Tapi orang Makkah tak sedar. Dan Nabi SAW semasa sampai dekat Makkah dan ambil sekelilingnya dengan askar-askar itu, tiba-tiba mereka nampak seorang keluar dari Makkah datang ke arah tentera itu. Mereka nampak Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Nabi SAW sangat seronok sebab pakciknya rupanya keluar dari Makkah nak pergi Madinah, nak masuk Islam. Tapi Nabi SAW dah sampai dekat Makkah, tapi dia hijrah. Maksudnya orang yang terakhir buat hijrah. Dan Nabi SAW sangat seronok
Ada yang katakan juga Sayyidina Abbas sebenarnya dah masuk Islam, tetapi dia tinggal di Makkah. Nabi SAW guna untuk nak ambil khabar dari Makkah. Ada riwayat yang contoh yang saya itu kelima daripada kitab-kitab yang hadis yang sahih mereka riwayatkan seperti Al-Bukhari, Ibn Hibban, Abu Dawud, Tirmizi, mereka riwayatkan daripada radhiyallahu anhum semua. Kita kena doakan untuk mereka. Dan semasa kita sebut nama Rasulullah SAW, kita paling kurang kita kata sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita kedekut. Orang yang paling kedekut, mereka yang tak sebut salawat kepada Nabi SAW ketika nama Nabi SAW disebut di sisi mereka. Jadi setelah kita sebut nama Rasulullah, kita kata sallallahu alaihi wasallam, paling kurang, paling sedikit. Jadi kalau tak nak panjang, sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi, boleh kita salawat ke ahli baitihi wa azwaj tahirat, kan? Kita boleh salawat kepada mereka. Okey, mereka diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, Abu Hurairah dan Utsman, daripada 10 orang yang kita panggil asyarah mubasyirah, kan, digembirakan dengan syurga. Dan Sayyidina Sa'id bin Zaid, Nabi SAW, Nabi sallallahu alaihi wasallam, 4 orang di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Siddiq, Umar Faruq, Utsman Zunnuri telah menaik ke puncak gunung Uhud. Mungkin kalian tanya kenapa Sayyidina Ali tak ada dalam itu. Sayyidina Ali mungkin ada tugas yang lain, sebab biasa Nabi SAW hantar ataupun tinggalkan Sayyidina Ali SAW sebagai wakil. Kalau keluar ke mana-mana, dia tinggal sebagai wakil. Sebab Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kedudukan di sisi Nabi SAW seperti Harun alaihissalam di sisi Musa alaihissalam. Ini yang Nabi SAW kata. Kan Nabi SAW keluar ke perang Yarmuk, dan Nabi SAW tinggalkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu di Madinah. Itu orang kata dia tinggal dengan perempuan-perempuan macam tu, kan. Ali tak pergi perang ke. Tadi dia pun malulah, dia keluar jumpa dengan Nabi SAW di tengah jalan. Kata, ya Rasulullah, kenapa saya tinggalkan saya bersama perempuan di anak-anak, kanak-kanak di Madinah? Saya pun nak pergi perang. Rasulullah SAW kata, ya Ali, kamu adalah bagi saya seperti Harun di sisi Musa alaihissalam, dan sebagai wakil, yani sebagai sandar kepada dia, tinggalkan dia sebagai wakil di Madinah. Jadi di sini ada 4 orang, Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman Az-Nurain radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka naik ke gunung apa? Gunung Uhud. Gunung Uhud yang di bawah ni. Uhud, Nabi SAW sangat suka dia. Dia kata baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, nahnu al-gunung Uhud nahnu nuhibbuhum wa yuhibbuna. Kami suka dia dan dia suka kami. Mereka naik atas gunung Uhud, lalu gunung itu bergetar macam gempa bumi, kan, kerana kehebatan mereka tahu, kerana kegembiraan dan keriangannya. Lantas Rasulullah SAW bersabda, usbuk ya Uhud, fa innama alaika nabiyyun siddiqun syahidan. Tetaplah, tenanglah engkau wahai Uhud, sesungguhnya di atas engkau terdapat seorang nabi, seorang siddiq dan 2 orang syahid. Siapa 2 orang syahid itu? Sayyidina Utsman dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Belum lagi syahid lagi, tapi Nabi SAW dengan izin Allah tahu mereka akan jadi syahid. Ya. Hadis ini memberitahu satu pemberitaan secara gaib mengenai Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu akan menjadi syahid. Telah diriwayatkan sebagai penyempurnaan bagi contoh ini bahawa ketika Rasulullah SAW hijrah dari Makkah, kaum Quraisy mula kejar mengakui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam memanjat mendaki gunung Sabir.
Lalu Gunung Sabir berkata, Gunung Sabir ini ya, yang kanan ini Gunung Sabir, yang sebelah ini Jabal Nur, Gunung Gua Hira. Nabi SAW naik Gunung Sabir, lalu Gunung Sabir berkata kepada Nabi SAW, turunlah wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya aku takut mereka akan membunuhmu di atasku, lalu Allah mengazabku. Sebab Gunung Sabir ni tak ada macam tempat yang surut-surut. Jadi orang naik atas terus nampak. Jadi gunung pun takut, nanti kalau orang musyrik nampak kamu dan bunuh atasku, atau Allah SWT mengazabku. Dia takut tengok. Dia takut daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab di sana ada gunung, ada orang panggil lah Gunung Hira ataupun Jabal Nur. Dia kata, lalu Gua Hira ataupun Gunung Hira memanggil Rasulullah SAW. Datanglah kepada gua, wahai Rasulullah. Ilayya, yani saya boleh jaga kamu. Maksudnya. Sebab di sana ada banyak tempat gua, tempat yang boleh surut-surut. Maka dengan rahsia inilah masih sekarang pun, sampai sekarang pun yani, ahli kalbu, yang orang waliullah, berasa takut ketika berada di atas gunung Sabir dan berasa aman di dalam gunung Hira ataupun gua Hira. Difahami daripada contoh ini bahawa setiap gunung daripada gunung-gunung yang besar tersebut adalah hamba yang berdiri sendiri dan bertasbih serta diberi tugas. Dan difahami juga bahawa setiap gunung mengenali dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turut difahami juga bahawa gunung-gunung itu tidak dibiarkan begitu sahaja tanpa sebarang tugas. Mereka ada tugas tasbih, tidak ada kecualian, semua benda bertasbih Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita tidak memahami tasbih mereka kan, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Ada ayat yang lain kamu kata kamu nampak gunung garang itu tak bergerak, macam sedangkan mereka macam gunung lautan bergelora bergerak, tasbih Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita nampak itu macam diam je kan. Contoh yang seterusnya diriwayatkan dengan riwayat yang sahih daripada Hadrat Abdullah bin Umar. Yang dia sangat banyak belajar ilmu dan hadis, riwayatkan hadis, bahawa Rasulullah SAW membaca ayat berikut di atas minbar. ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. Baca ayat ini. Kemudian baginda bersabda, Innal jabbar yu'azzimu nafsah wa yaqul anal jabbar, anal jabbar, anal kabir ta'al. Maksudnya apa? Sungguhnya Allah yang maha perkasa mengagungkan dirinya dan berfirman, akulah Tuhan yang maha perkasa, akulah Tuhan yang maha perkasa, akulah Tuhan yang maha besar dan maha tinggi. Jadi masa baca Nabi SAW ayat ini, lalu bergegar dan bergoncanglah minbar sehingga kami berasa takut. Abdullah bin Umar kata, kami takut kerana ia bergoyang seolah-olah hampir menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana macam terhadap ayat yang Nabi SAW baca itu, Innal jabbar, yang Allah SWT yu'azzimu nafsah, membesarkan dirinya, dan yaqulu anal jabbar, anal jabbar, anal kabirul muta'al. Jadi minbar maksudnya terkesan daripada ayat itu dan bergegar. Ada yang kita baca minggu lepas, masa Nabi SAW naik minbar, yang mula-mula naik pun minbar, dia sandar sebatang pohon kurma, ada yang kering, tunggul kurma yang kering. Ketika minbar dibuat, Nabi SAW naik minbar, jadi tunggul kurma yang kering itu tinggal sendirian. Dan semua sahabat Nabi SAW dengar ada tangisan. Dan mereka nampak tunggul kurma yang kering itu nangis. Nangis kerana pisahnya daripada Nabi SAW. Nangis kerana apa? Berpisah daripada tasbih Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi SAW sebelahnya masa itu. Dan Nabi SAW ada riwayat yang versi-versi yang lain kita sudah baca. Nabi SAW turun membelai dia dan bercakap dengan dia, ambil hatinya maksudnya kan.
Semasa dia diam. Kalau tidak, kata Nabi SAW, dia akan nangis sampai hari kiamat, kata. Dan akhir sekali Nabi SAW tanam pohon kurma itu ke surga. Nanti orang-orang mukmin akan makan daripada buahnya di surga nanti. Contoh yang seterusnya diriwayatkan dengan riwayat yang sahih daripada dakwat umat, Hibrul Ummah, iaitu siapa? Dan penterjemah Al-Quran, terjemahan Al-Quran, yakni dia memahami Quran yang paling banyak yang antara sahabat-sahabat Nabi SAW, iaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Al-Quran Ibnu Abbas, yakni anak Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, terjemahan Al-Quran, yakni dia alim yang sangat besar. Daripada juga Ibnu Mas'ud diriwayatkan, yang merupakan khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang ulama besar daripada kalangan sahabat. Kedua-duanya telah berkata, dahulu di sekeliling Baitul Haram terdapat 360 berhala patung yang dipaku dengan menggunakan peluru di dalam batu. Apabila Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid pada tahun penaklukan Makkah, baginda SAW menunjuk dengan tongkat yang seperti busur di tangan Nabi SAW yang mulia ke arah berhala-berhala masing-masing tersebut tanpa menyentuh berhala tersebut dan bersabda, Ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan hilanglah yang salah. Sesungguhnya batil, ya, sesungguhnya yang salah. Batil itu semangnya satu perkara yang tetap lenyap. Maka tidaklah Nabi SAW mengarahkan ke wajah mana-mana berhala, melainkan berhala itu jatuh ke belakang. Tidak pula Nabi SAW mengarahkan ke belakang berhala, melainkan berhala itu jatuh tersembam, sehinggalah tiada yang tinggal walau satu berhala pun. Okay. Contoh yang akhir, yang ke-8. Ini kisah yang masyhur yang kita banyak dengarkan. Seorang rahib bernama Buhaira yang masyhur. Sesungguhnya Rasulullah SAW keluar sebelum kenabian bersama pakciknya Abu Talib. Pakciknya SAW, Abu Talib. Dan satu jamaah daripada Quraisy ke pelosok Syam, Damsyik, untuk berniaga. Ketika sampai di sekitar gereja rahib Buhaira, mereka pun duduk di sana. Biasanya rahib tersebut itu tidak keluar kepada siapa yang dan hidup terasing. Yang dia duduk, tapi orang ramai singgah gereja dia, makan, minum, dan lalu dia nampak dari jauh. Dan dia tak masuk, tak gaul dengan mereka. Namun tiba-tiba rahib keluar dan mula berjalan di celah-celah mereka sehingga melihat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberi gelaran Al-Amin. Yang masa itu dipanggil Amin. Al-Amin. Iaitu orang dipercayai dan berkata, rahib itu berkata, ini adalah penghulu alam semesta dan akan menjadi seorang rasul. Lalu kaum Quraisy berkata kepadanya, dari manakah kamu mengetahui ini? Rahib yang berkata itu berkata, ketika kalian datang, aku dapat di bawah. Di udara terdapat gumpalan awan di atas kalian. Ketika kalian duduk, maka awan-awan itu telah cenderung dan memayung ke arah Muhammad Al-Amin SAW ini. Malah aku dapat di bawah batu dan pohon-pohonan dalam keadaan seolah-olah bersujud kepadanya. Perkara itu hanya dilakukan kepada para nabi. Dan ada Nabi SAW duduk masa itu satu pokok, di bawah pokok. Ada yang rahib itu alim ya, dia tahu dalam kitab-kitab tentang sifat-sifat Rasulullah SAW. Ada duduk Nabi SAW di bawah pokok. Dia kata di bawah pokok ini hanya orang nabi, para nabi, anbiya mereka duduk. Dan yang banyak lagi kejadian-kejadian di sana masa kan. Jadi dia bagi nasihat lah kepada Abu Talib, jangan pergi ke Damsyik nanti, sebab orang Yahud kenal dia. Sebab orang yang lebih kenal dia, Nabi SAW. Kalau mereka nampak Nabi SAW datang, mereka nak bunuh. Sebab kalau mereka nampak bukan daripada kaum kabilah mereka, orang Yahud yang sangat hasud, kan? Hakudun yani, kepada orang Islam, benci yani. Orang yang paling hasud, paling hakut kepada Islam adalah orang Yahud. Cari peluang
bunuh Nabi SAW, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak diizinkan. Okey. Faslul kalam, akhirul kalam maksudnya demikianlah 8 contoh, bahkan mungkin di sana terdapat 80 contoh. Apabila dikumpul ke 8 contoh ini, maka ia akan menjadi rantai yang kuat. Tiada satu pun perkara syubhat yang boleh memutuskan atau mengoncangkannya. Jenis ini daripada mukjizat atau bercakapnya benda-benda pejal, jamid, kaku, sebagai dalil bagi kenabian adalah seperti dalil hukum tawatur ma'nawi, yani tawatur kuat, yani ramai orang riwayatkan benda yang sama dan memberi makna keyakinan dan kekat'ian, keyakinan yani kuat dari sudut kesyumulannya. Setiap satu contoh daripada contoh-contoh ini mendapat kekuatan lain daripada kelompoknya yang mengatasi kekuatan contoh itu sendiri. Ya, sesungguhnya tiang yang lemah apabila saling berganding bahu dengan tiang yang kuat akan menjadi kuat dan kukuh. Jika seorang lelaki yang lemah masuk ke dalam tentera, maka dia akan kuat sehingga tahap dia mampu mencabar 1000 lelaki. Jadi begitulah contoh-contoh yang terlalu banyak, sama ada diriwayatkan walaupun seorang khabar ahad, tetapi seperti sahabat katalah Abu Bakar ataupun Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, jadi kuat walaupun ada yang juga seorang riwayatkan, tapi masa itu ada sahabat ramai di sana, mereka dengar dan mereka tidak menafikan, maksudnya mereka menerima. Kan? Takkanlah semua itu meriwayatkan, katalah dalam satu kejadian, kan? Dalam masjid itu adalah mungkin katalah beribu-ribu orang, takkanlah semua riwayatkan. Ya, ada siapa yang pakar dari segi bidang itu dan siapa yang dekat, dia yang riwayatkan. Ya. Jadi sebagai wakil. Jadi yang lain diam. Diam maksudnya menerima. Sebab sahabat-sahabat itu tak boleh diam kalau ada benda yang dusta ataupun mereka tahu hadis Nabi SAW, man kazzab alayya muta'ammidan fayatabawwa maq'adahu 'alan nar. Siapa yang dusta atas Nabi SAW dengan sengaja, sediakan tempatnya di neraka. Kan mereka tahu hadis ini. Jadi mereka tak boleh menipu dan tak boleh diam penustaan mana-mana saja. Jadi maksudnya mereka menerima 1,500 orang dalam tentera dan Nabi SAW, mereka melihat mukjizat itu dari jari Nabi SAW keluar air yang dengan kuat, dengan tadik, dan berapa orang sahabat Nabi SAW meriwayatkan, maksudnya yang lain itu pun menerima hadis itu. Itu kita panggil tawatur ma'nawi, yani ma'nawi yang kuat bagi keyakinan. Okay, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fahimna asrar al-Quran kama tuhibbu wa tardah wa waffiqna li khidmatihi fi kulli anin wa zaman. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.